nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita zikir pagi sikit sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, kerana Engkaulah kami berpagi-pagi dan kami berpetang-petang, dan kerana Engkaulah kami hidup dan kami mati, dan kepada Engkaulah kami dikembalikan. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin, serta ahli jawatan kuasa. Yang saya hormati juga tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah As-Sajdah, surah yang ke-32, dan kita akan lihat ayat yang ke-18, 19 dan 20 pada muka surat 416. Baik, kita baca daripada ayat 18 sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas dan sebelum-sebelumnya daripada awal surah As-Sajdah, iaitu Allah menceritakan kepada kita perbezaan di antara orang yang ingkar kepada Al-Quran dan orang yang membenarkan Al-Quran. Di awal surah As-Sajdah sehingga ayat yang ke-14, daripada awal sampai 14, Allah ceritakan tentang orang yang ingkar kepada Al-Quran. Apabila diturunkan Al-Quran, yang mana Quran itu adalah kebenaran daripada Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian alam, mereka menyatakan ini adalah suatu yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh siapa? Yang mencipta dan memerintah sekalian alam. Mereka akui sendiri. Orang musyrik Mekah ini mereka akui Tuhan yang mencipta sekalian alam ini adalah Allah. Tetapi apabila diperintahkan untuk mentauhidkan kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, mengikut Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, mereka kata ini suatu benda yang baru yang diada-adakan oleh lelaki yang mereka telah gelarkan sebagai orang gila, ahli sihir. Jadi mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa di dalam Al-Quran, iaitu hari kebangkitan. Yang mana pada hari kebangkitan itu Allah hanya menerima amalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Allah ceritakan juga kepada kita pada ayat yang ke-12, 13, 14 bagaimana keadaan mereka apabila dibangkitkan di akhirat nanti. Mereka tertunduk hina di hadapan Allah kerana azab yang menanti mereka. Adapun orang yang beriman pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, Allah ceritakan perihal mereka itu menyungkur sujud apabila mendengar ayat-ayat Allah, yakni maksudnya mereka taat kepada segala perintah Allah dalam Al-Quran. Dan mereka mendekatkan diri mereka dengan solat mereka dan sedekah mereka. Mereka takutkan Allah, mereka takutkan azab Allah, mereka harapkan Allah, mereka harapkan syurga Allah. Jadi disebabkan mereka ini sentiasa melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, baik nyata dan tersembunyi, maka Allah sediakan bagi mereka balasan yang mereka pun tidak tahu bagaimanakah nikmat yang akan mereka lihat. Walaupun di dalam Al-Quran diceritakan kepada kita segala macam nikmat, tetapi macam mana keadaan dia? Sebagaimana yang kita baca hadis pada minggu lepas, hadis kursi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Inna a'tadna li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar atau kama qala. Nabi kata, Allah berfirman, kami telah sediakan bagi orang-orang yang beramal soleh, iaitu apa yang mata tidak pernah melihatnya, apa yang telinga tidak pernah mendengarnya, dan apa yang tidak pernah terlintas di atas hati manusia. Lalu Nabi membacakan ayat yang kita tadabbur minggu lepas, ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun. Maka tak ada seorang pun, iaitu di kalangan orang yang beriman ini, mengetahui apa yang aku sembunyikan ataupun apa yang disembunyikan bagi mereka, berupa sesuatu yang menenangkan mata mereka, menyejukkan hati mereka, sebagai balasan disebabkan apa yang dahulunya mereka kerjakan. Jadi kalau begitu, daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-16, Allah telah menjelaskan kepada kita perbezaan di antara orang yang beriman dan orang yang ingkar. Jadi Allah tanya, afaman kana mu'minan, ayat yang ke-18. Apakah sama orang yang beriman seperti orang yang fasik? La yastawun, tak sama. Alhamdulillah tadi Tuan Imam kita juga baca daripada surah At-Taubah sebagai contoh penjelasan, boleh kita kata sebagai contoh penjelasan perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Dalam surah At-Taubah tu cerita tentang orang-orang Mekah, musyrik Mekah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka menyediakan makan dan minum kepada orang-orang yang datang melaksanakan haji. Tetapi Allah tak terima amalan mereka kerana apa? Tidak ada iman dalam hati mereka, menyebabkan ibadah mereka tak diterima oleh Allah. La yastawun, sama sekali tidak akan sama dengan orang yang beriman, yang sanggup berhijrah di jalan Allah, yang sanggup untuk membantu agama Allah, yang sanggup untuk berkorban jiwa dan raga mereka. Cuba tengok surah 9 tadi, surah At-Taubah. Ayat yang ke-18.
Tengok ayat 19 terus, ayat ke-19. Muka surat 189. 189, surah 9 ayat 18. Muka surat 189. Muka surat ayat yang ke-19, kita tengok ayat ke-19. Boleh baca daripada ayat 17, kita tengok ayat 19 dulu. Aja'altum siqaya. Jumpa tak? Muka surat 189. Baik, jadi Allah berfirman, Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun. Sama tadi Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Apakah sama orang yang ingkar dengan orang yang beriman? La yastawun. Tak sama. Jadi orang ingkar tu bagaimana dalam ayat ini sebagai contoh pengajaran kepada kita, iaitu orang-orang musyrik yang dia mengimarahkan Masjidil Haram. Masjid yang paling utama atas muka bumi ini kan. Mereka memberi makan kepada jemaah-jemaah haji mereka. Mereka menyambut jemaah-jemaah haji mereka, mereka meraihkan. Sebab mereka tahu ini rumah siapa? Rumah Allah. Dalam surah Al-Quraish kan Allah kata apa dia? Li'ila fi Quraish ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Hendaklah mereka mengabdikan diri kepada pemilik rumah ini. Siapa dia? Allah. Tapi mereka mencemarkan Masjidil Haram dengan kesyirikan. Apa jadi kepada amalan mereka? Ayat yang ke-17, atas sikit. Hujung ayat tu Allah kata apa? Ayat ke-17. Atas kan? Atas 17. Ulaika Allah kata. Mereka itu habitat a'maluhum. Terhapuslah amalan-amalan mereka. Wa finnarihum khalidun. Dan ke dalam api nerakalah mereka orang-orang yang kekal. Jadi apa perkara paling penting sekali dalam kehidupan kita? Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah tu bagaimana? Balik-balik surah As-Sajdah, iaitu menerima Al-Quran ini dalam kehidupan dia. Jadi Allah kata tadi apa dia? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun. Sama ke orang yang memberi makan kepada orang-orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian dan yang sanggup berjihad pada jalan Allah? Tak samalah mereka ini di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Siapa orang-orang yang beriman? Tengok ayat 20 surah At-Taubah tadi. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Tengok ayat 20 tu, cuba senaraikan apa sifat orang beriman kat situ? Sifat yang dapat syurga yang tinggi itu, yang darjat yang besar, pertama beriman. Yang kedua apa dia? Berhijrah. Seterusnya berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah. Dengan apa? Harta benda dan jiwa raga. Dengan harta benda dan jiwa raga.
Ada 3 poin kat sini Allah bagi kan. Beriman, kedua berhijrah, ketiga berjihad. Adapun tadi, mereka memberikan tak amalan-amalan, mereka buat amalan. Kalau orang musyrik tadi, mereka membuat kebajikan. Tapi tanpa apa? Tanpa iman. Sama tak? Tak sama. Jadi kalau kita nak buat amal itu, mesti bermula dengan iman dulu. Apa maksud iman? Menerima Al-Quran ini sepenuhnya dalam jiwa mereka. Beriman kepada Al-Quran maksudnya. Sebab tu, perkara paling penting sekali bagi seorang mukmin ialah mempelajari Al-Quran. Itu yang Nabi Muhammad datang bawa kepada mereka. Tapi mereka terima tak? Mereka tak nak. Hari ini pula kalau generasi kita macam mana bila kita kata ajak jom belajar Quran? Kita kata alhamdulillah saya dah belajar dah Quran tadarus, contohlah. Bagus tu, amal yang soleh. Lepas tu kita kata jom kita upgrade sikit lagi ilmu kita. Macam mana nak upgrade ilmu tentang Quran, tuan-tuan? Kita belajar bahasa Arab sikit. Untuk apa belajar bahasa Arab? Lepas dah boleh baca, takkan tak mau faham, saya nak faham pula. Oh yang tu biarlah ulama-ulama buat ke. Oh tu saya tak ada masa dah. Sedangkan kita baru je bermula tengok Quran, membaca Quran. Bagus tak? Bagus. Tapi kadang-kadang syaitan tu dia membolak-balikkan hati kita kan. Sedangkan pada masa yang sama, ilmu-ilmu yang kita pelajari selain daripada bahasa Arab banyak tak? Banyak juga. Bahasa apa kita belajar? Bahasa Inggeris, ada yang bahasa Mandarin pun belajar. Ada masalah ke belajar ilmu-ilmu tersebut? Masalah kalau dia tinggalkan yang lebih utama. Itu masalah. Apa yang lebih utama? Al-Quran ini kan. Tengok tanda muka surat ini, tanda 189 ni. Tengok surah 49 ayat 1. 49 ayat 1. Muka surat 189 tanda. Muka surat 515. Baik, apa Allah sebut ayat pertama tu? Ya ayyuhallazina amanu. Betul tak? Ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil orang-orang yang beriman. Sekarang ni kan kita surah Sajadah tentang orang beriman dengan orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan. Wahai orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kamu mendahului baina yadayillah, jangan kamu mendahului Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Apa maksud jangan mendahului Allah dan rasulnya? Apakah maksud jangan mendahului Allah dan rasulnya? Apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita? Apakah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita? Apa jawapan kita semua? Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang ni. Untuk apa Allah berikan kepada kita Al-Quran? Sebagai petunjuk kan? Petunjuk tu apa dia? Baca sahaja ke petunjuk tu nak bawa kita? Jadi maksudnya di situ ada tak perintah belajar?
Ada. Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Jadi belajar untuk tujuan apa dia? Untuk memahami, mendapat petunjuk. Itu namanya iman. Supaya dia tahu apa tujuan hidup dia dan apa matlamat akhir dia. Jadi bila dia tahu tujuan hidup dia dan matlamat akhirnya, dalam Quran diceritakan apa yang perlu kita buat. Sebab tu orang yang mempelajari Al-Quran ini, yang kedua apa dia tadi disebut dalam surah At-Taubah tadi, lepas iman, nombor 2, hijrah. Lepas belajar Quran, sepatutnya dia berhijrah. Apa pula maksud berhijrah? Pindah ke daripada Meru ni pergi ke Meru Kelang? Berubah cara hidup, berubah cara berfikir dia. Dahulu mungkin dia nak buat kebajikan. Orang Quraisy buat kebajikan tak? Tapi dia ikut siapa? Orang Quraisy dia buat kebajikan tak? Dia buat kebajikan, tapi dia ikut siapa? Ikut panduan ke ataupun ikut suka dia? Begitu juga dalam kehidupan kita hari ini, kita nak buat kebajikan, tapi apakah kita meniru-niru orang ataupun kita mentaati perintah dalam Quran? Itu beza dia. Jadi sebab tu bila kita belajar Quran ini, pertama sekali akan mengubah cara berfikir kita. Apa yang aku nak buat ialah apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah redha, bukan apa yang aku suka. Tengok dalam surah 62 ayat yang kedua. Apa kesan bagi manusia, orang-orang yang mempelajari Al-Quran? Dia akan berhijrah, iaitu berubah cara hidup dia. 62 ayat 2. Berubah cara hidup. Seperti yang dikehendaki Al-Quran. Cara berfikir dululah. Cara hidup dan berfikir. Surah 62 ayat 2. Muka surat 553. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Betul tak ayat tu? Surat 553. Dialah yang telah mengutuskan untuk orang-orang yang ummi, iaitu orang-orang yang tidak memahami Alkitab, tidak boleh membaca dan memahami Alkitab ni, akan seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Apa tugas rasul? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Nabi mengajar mereka Al-Quran. Wa yuzakkihim. Tengok. Apa kesan membaca Al-Quran? Apa kesan Nabi ajarkan mereka Al-Quran? Nombor 2 Allah kata wa yuzakkihim. Apa maksud tu? Tu juga terjemahan dia kata apa? Wa yuzakkihim. Nampak? Mensucikan balik apa dia? Cara berfikir kita, cita-cita kita. Sebab tu perkara paling penting sekali yang dalam hidup kita, ilmu. Ilmu paling penting sekali. Allah bagi akal untuk kita belajar. Belajar apa? Bila kita tinggalkan Al-Quran, kita ambil ilmu dunia semata-mata, apa cara berfikir kita, apa cita-cita kita, dah tentulah dunia. Tetapi bila mereka mempelajari Al-Quran sehingga mereka faham, apa cara berfikir mereka? Membersihkan jiwa mereka daripada cintakan dunia. Yang Nabi kata, hubbud dunia. Cintakan dunia. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran cerita akhirat ke dunia? Akhirat. Yang itu yang ditolak siapa? Orang-orang musyrik yang kita baca dalam surah Sajadah. Mereka tak nak hari akhirat. Jadi kalau kita pada hari ini tak belajar Quran, nak ke hari akhirat? Atau kita hanya nanti klaim di hadapan Allah ketika dalam solat, tetapi realitinya kita tinggalkan. Tu wa yuzakkihim, menukar cara berfikir mereka, membersihkan jiwa mereka daripada cintakan dunia kepada cintakan akhirat. Lepas tu bila dah bersih jiwa tu, lepas dah bersih jiwa tu, nombor 2 dah bersih jiwa kan. Nombor 3 nombor 3 dalam ayat ni apa dia? Wa yu'allimuhumul kitab. Apa terjemahan dia kata situ?
Mengajarkan. Sekarang mengajar pula. Mula-mula apa tadi? Membaca. Membaca tu dekat sini tadi. Ajar mereka supaya beriman. Bacakan, tadabburkan kepada mereka. Lepas tu mengubah mereka menjadi orang yang cara berfikirnya betul. Kemudian Nabi ajarkan Al-Quran itu. Apa maksud ajarkan Quran? Bimbing mereka nak buat apa. Maksudnya apa dia? Bimbing mereka nak buat apa. Jadi apa yang agama ajar? Berjihad. Ni nombor 3 ni. Berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Siapa yang ajar ni? Nabi yang ajar. Yang ini orang Quraisy sanggup buat tak? Orang munafik sanggup buat tak? Tak sanggup. Syarat dia pertama beriman, terima Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang kedua apa dia? Ubah cara berfikir, tazkiyah. Yang ketiga bekerja. Tengok orang yang buat ni, yang surah 9 tadi ayat 19, orang musyrik, mereka bekerja tak? Tapi tanpa apa? Tanpa menerima Al-Quran, tanpa membersihkan jiwa mereka kat sini. Jadi Allah tak terima. La yastawun, tak sama. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal ataupun dan tidak lain ataupun tidaklah mereka itu sebelum daripada Quran diturunkan benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Tapi tengok bila berubah, Nabi ubah mereka dengan Al-Quran. Jadi tak sama hidupan mereka yang dahulu dengan yang sekarang. La yastawun. Jadi sekarang kita hidup ni kan nak bekerja. Nak bekerja kan? Jadi yang Allah kata tidak sama dalam surah As-Sajadah tu, tidak sama. Apa yang tidak sama? Cara berfikir. Nampak tak? Cara bekerja. Tak sama dengan orang beriman dan orang yang ingkar. Yang kedua apa kita bincang dulu? Cara mati. Macam mana Allah mematikan orang beriman dengan orang yang ingkar? Yang ketiga, cara dibangkitkan, cara dihisap. Dah